Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang lagi ke channel saya. Okey, untuk video kali ini 5.2 chapter form 5 electronics. So dalam 5.1 awak dah belajar apakah itu elektron, apakah yang berlaku di dalam ataupun apakah itu cathode ray dan cathode ray tube. Dan akhir sekali dari 5.1 awak belajar berkenaan dengan bagaimana mencari halaju elektron di dalam cathode ray tube. Okey, halaju elektron di dalam sinar tube sinar cathode. Okey, kalau tak tengok lagi boleh tengok 5.1. Okey, 5.1. Tengok 5.1 dulu. Alright, dalam 5.2 tajuknya adalah semiconductor diode. Okay, semiconductor diode. Ada 3 learning objektif dalam video ni. InsyaAllah video ni akan jadi 2 part, 2 bahagian. Yang ni adalah part pertama, insyaAllah. Alright, the first learning objective, kita nak kenal dulu simbol. Pertama kita nak kenal dulu simbol, dan lepas tu kita nak kenal pula fungsi, the symbol and function for ataupun of semiconductor diode. Okey, 2 patah perkataan di situ. Semiconductor diode ataupun diode semiconductor bahasa Melayu. Okey, nanti saya perkenalkan awak satu-satu. Semiconductor tu apa? Kemudian bila semiconductor tersebut menjadi diode, apakah simbolnya dan juga fungsinya. Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua adalah kita nak mengenal bagaimana kita nak buat sambungan ataupun apakah nama sambungan jika sambungan tersebut kita gelarkan sebagai forward bias. Macam mana kita nak buat sambungan forward bias, ataupun adakah sambungan tu namanya reverse bias, bagaimanakah caranya. Okay, forward bias dan reverse bias di dalam awak menyambungkan semiconductor diode. Dan apakah kesannya kalau awak sambung diode tu di dalam 1 litar. Awak ambil diode, awak sambungkan dalam litar, dan sambungan awak tu adalah forward bias. Apakah kesan dia kepada litar tu? Dan begitu juga jika awak menyambungkan diode tu dalam reverse bias, apakah kesannya ke atas litar tersebut, alatan elektrik yang diletakkan dalam litar tu, menyala ke tak menyala, atau hidup ke tak hidup. And the last part, maybe in part 2, video part 2, saya akan tunjukkan pada awak satu proses yang dipanggil sebagai rectification. Dan dalam kita mengenal rectification ada 2 jenis. Okay, yang pertama dipanggil half wave rectification, yang kedua dipanggil full wave rectification. So ada 2, half wave dengan full wave. Apa beza dia, apakah kesannya, bagaimanakah litarnya, yang tu kita akan bincang lebih lanjut nanti. Right, sebelum awak belajar berkenaan dengan semiconductor diode, suka untuk saya bawa awak ke satu subtopik pengenalan, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan semiconductor. Okay, saya tak yakin ataupun saya tak pasti awak dah belajar belum berkenaan dengan semiconductor. Dan tapi saya yakin awak tahu apa itu konduktor. Okay, so kalau satu bahan tu kita panggil sebagai konduktor, maka that material can conduct electricity. So anything that conduct electricity is called conductor. Okay, bahan yang boleh mengalirkan arus namanya konduktor. So vice versa, if that material cannot conduct electricity, we call it insulator, penebat. So benda yang tak boleh mengalirkan arus kita panggil penebat. So in between those two material, conductor and insulator, okay, di antara 2 bahan konduktor dan insulator tu ada satu bahan lain yang dipanggil sebagai semiconductor. Okay, so it is tally by the word semi here. Semi dekat sini maksudnya, okay, membawa maksud that material here
conductivity-nya ataupun kebolehannya untuk mengalirkan arus is in between, di antara, bukan tengah-tengah, di antara, is in between conductors. So dia boleh mengalirkan arus tetapi tidaklah dengan conductivity yang tinggi. Okay, saya ulang balik. Semiconductor adalah suatu material yang conductivity dia adalah di antara conductor dengan insulator. Di antara conductor dengan insulator. So, dia bukan conductor yang baik, tapi dia bukanlah insulator. Nah, dia boleh mengalirkan arus, tapi conductivity dia bukanlah seperti conductor. Okay, so semiconductor means semi-conductivity. Lebih kurang macam tu cara nak ingat dia. So the conductivity is between conductor yang boleh mengalirkan arus and insulator yang tak boleh mengalirkan arus. So dalam elemen yang pure, dia panggil pure element, bila kita cari gali, okay, ataupun yang kita jumpa dalam bentuk elemen yang pure, okay, ada dua bahan yang sangat famous dalam industri, which is the silicon and germanium. Silicon and germanium. So as far as I'm concerned, dua ni awak perlu get used to. Okay? Sebab dalam industri nanti awak jumpa silicon dengan germanium, awak tak tahu apakah nama ataupun golongan dia. Silicon adalah ataupun silicon dan germanium adalah salah satu contoh, bukan salah satu lah, ada dua lah tu kan. Okay, berikan salah satu contoh bahan yang bersifat semiconductor. Jawapannya adalah silikon dan germanium. So silikon, germanium adalah semiconductor. Maksudnya silikon kalau awak sambung kat litar, dia boleh mengalirkan arus. Okay, tapi dia bukanlah sampai jadi penebat. Maksudnya dia ada kebolehan untuk mengalirkan arus, tetapi conductivity dia tidak sebagus konduktor. Yang situ. Okay, so semiconductor diode bermaksud kita gunakan bahan semiconductor untuk menjadi diode. Okay, saya belum pergi lagi apa itu diode. Saya belum cerita lagi apa itu diode. Saya cerita semiconductor dulu. In case awak terfikir-fikir apa benda ni, diode awak pernah dengar kot. Kan diode dalam KHB, dalam RBT pun awak ada belajar diode tu apa. So semiconductor maksudnya kita ambil bahan yang datang dari semiconductor, contohnya silikon atau germanium, untuk dibuat menjadi diode. Okey, saya teruskan. So inilah bentuk ataupun rupa paras semiconductor. Semiconductor diode. So semiconductor tadi tu bila kita fabricate kan, kita dapatlah diode dan bentuk dia seperti ini. Okey, ini simbol untuk diode. Okey, perhatikan simbol diode. Diode mempunyai simbol seperti anak panah, nampak ni? Macam kepala anak panah. Di depan kepala anak panah tu ada satu palang. Okey, dan benda paling penting pada bahagian simbol ini adalah bahagian anode dan bahagian cathode. Okey, kenapa saya cakap bahagian yang penting? Kerana tanda positif pada anode dan tanda negatif pada cathode menentukan kedudukan connection tadi. Kan saya kata tadi ada dua connection, sama ada forward bias, reverse bias. Okay, forward bias, reverse bias. So awak kena faham bahawa di belakang anak panah positif yang dipanggil sebagai anode, di depan anak panah atau bucu dia tu adalah bahagian cathode, iaitu terminal negatif. Terminal negatif. Okey, mana datang tiba-tiba simbol ini? Okey, ini saya tambah-tambah sikit lah daripada buku teks tu kan, sebab saya takut benda tu terlampau on the surface, nanti awak tak dapat nak ikut jalan cerita dia. Okey, tadi dah cerita dah semiconductor. Apa itu semiconductor? Satu bahan yang conductivity dia di antara konduktor dengan insulator. Okey, kita buatkan dia jadi diode. So kalau awak tengok pada muka surat berapa tak, buku teks, okey, ada table ni. Ada simbol P, ada simbol N. Okey, ada simbol P, ada simbol N. Saya risau awak tak faham kenapa ada huruf P dekat situ, kenapa ada huruf N dekat situ.
So you might as well, ataupun I might as well explain to you dari mana datang P-type, perkataan P-type and N-type ini. Okay, so bawa bersabar. Saya akan bawa awak to the journey how this diode can be made. Okay, so kita mula balik dengan semiconductor tadi. Seperti yang saya bagi tahu tadi, semiconductor bermaksud satu bahan yang konduktivitinya adalah di antara konduktor dengan insulator. Kebolehan dia untuk mengalirkan arus adalah di antara konduktor dan juga penebat. So bila kita dapat pure semiconductor, takkan kita nak guna bodoh-bodoh macam tu je. Okey, kita guna terus masuk, sedangkan kita tahu konduktiviti dia lemah. So apa kita buat, apa physicist buat, apa scientist buat, kita cuba improve conductivity of that particular pure semiconductor. Saya ulang balik, kita cuba improve, kita tambah baik atau kita tingkatkan kebolehannya untuk mengalirkan arus. Okey, kita tingkatkan kebolehannya untuk mengalirkan arus. Dan nama proses untuk kita tingkatkan conductivity itu dipanggil sebagai doping. D-O-P-I-N-G, doping. Doping ni apa? Secara ringkasnya adalah, doping adalah suatu proses yang mana kita tambahkan, add a certain amount of impurities. Kita memasukkan benda asing dalam keadaan ataupun dalam amount yang spesifik yang kita tentukan, okay, ke dalam pure semiconductor, ke dalam semiconductor asli tadi, iaitu silikon dan germanium, just to increase the conductivity. Okey, dengar ayat saya betul-betul, proses betul-betul dalam kepala awak. Tadi kan jalan cerita dia, mula-mula saya cerita semiconductor tu apa? Semiconductor tu dia ada conductivity di antara konduktor dengan insulator. Dia lebih kurang di antara tu. Dia tak teruk sangat, dia tak baik sangat. Okey? So bila kita jumpa, kita nak guna dalam litar, dalam bahan dalam alatan elektronik, takkan kita nak guna direct terus macam tu, sedangkan kita tahu konduktivitinya lemah. So apa kita buat? Kita improve conductivity semiconductor tersebut, silikon tadi tu, germanium tadi tu. Okay, tak kira lah mana-mana satulah. So bagaimana cara dia? Kita ambil certain amount of impurities, kita ambil satu benda asing, kita masukkan ke dalam pure semiconductor tadi. Okay, kita masukkan dalam pure semiconductor tadi. So hasilnya adalah, by doing so, I mean the doping process, we increase the conductivity of that semiconductor. Mula-mula dia pure kan, dia asli. Okay, apa maksud pure semiconductor? Ini dia yang saya highlight ni. This is pure semiconductor, which is the silicon material. So silikon dalam ni, inilah bentuk dia secara ringkas. Silikon dia bila dalam keadaan pure, awak tengok elektron di tepi ni semuanya ada 8. Dan susunannya tu adalah susunan octet. Okay, yang stable lah. Silikon adalah suatu elemen yang stable. So apa berlaku? Yang hitam-hitam tu adalah elektron ke sini, yang bintik-bintik tu adalah elektron. So we add on impurities. Okay, ni saya highlight warna lain nak tunjuk. We add on impurities, bahan benda asing, such as phosphorus or boron, to increase the conductivity. Awak jangan pening-pening, fikir simple-simple je. Fikir yang simple-simple. So sebenarnya kita tambah phosphorus dengan tambah boron, apa tujuan dia? Increase conductivity. Increase conductivity. Kita nak tambah baik dia punya pengaliran, kebolehan dia untuk mengalirkan arus. Okay, so we add on impurities such as phosphorus. Bila kita add phosphorus, okay, bila kita add phosphorus, phosphorus menyebabkan adanya lebihan elektron. Nampak kat sini? Okay, kalau tak nampak boleh zoom.
Awak tengok dekat sekeliling fosforus ni, ada berapa elektron setelah kita tambahkan fosforus. Setelah kita tambahkan atau kita dope phosphorus into the silicon arrangement, we have here 9 electron valence. Ada 9 elektron di petala paling luar. Valence tu kan, 9 electron valence. So apa berlaku? Kalau 8 stabil, octet, kalau kita ada lebih 1 elektron, bermaksud the overall charge here will be a negatively charged. Negatively charged has make this semiconductor called a N-type semiconductor. N di depan tu merujuk kepada perkataan negatif. Okay, merujuk kepada perkataan atau huruf yang bermula dengan N di sini, negatif. Just to show that this semiconductor have free electron. Ni saya tak nak bincang lebih lanjut sebabnya dalam konteks awak pun tidak diceritakan secara meluas. So, tapi KBSM ada KBSM ada. So, ini bukan benda yang asing lah. Okay, so there will be a free electron. Ada satu elektron yang bebas, dipanggil free electron, and these free electron are the majority charge carrier. Saya tak nak bincang lebih lanjut tentang majority charge carrier tu. Cukup awak tahu bahawa N-type di sini, ni bila saya tunjuk gambar yang ada N-type dekat sini, lepas tu ni satu lagi yang ada N dekat sini, yang ada N dekat sini, itu adalah semiconductor jenis N-type, jenis N. Okay, macam mana kita hasilkan semiconductor jenis N? Kita ambil silikon, kita dopekan dengan fosforus. Okay, dopekan dengan fosforus, kita dapat N-type semiconductor. Vice versa, ada bahan lain yang kita gabungkan, tetapi end up, contohnya boron kita dopekan, kita dapati bahawa ada satu lohong atau dipanggil sebagai hole. Okay, hole ni adalah posisi elektron yang tidak diisi oleh elektron. Awak boleh bayangkan macam tu lah analogi dia. Sepatutnya ada elektron, sepatutnya di sekeliling boron ni ada 8 lah semua oktet, tapi tak ada satu. Dia tak ada satu tempat tu. Bukan tak ada satu tempat tu tak ada elektron. Tu kita gelarkan sebagai hole. So, kalau 8 oktet, kalau lebih 9 negatif, kalau kurang ada 7, bermaksud ini adalah positif. Okay, positif. So, positif huruf P itu menyebabkan semiconductor ni dipanggil sebagai P-type semiconductor. So, whenever you see this kind of notation, P-type, dekat sini ada lagi, ni P-type, sini pun P-type, ada lagi tak? Saya tunjuk siap-siap kalau ada. Pun tak ada lah. Okay, nanti awak akan jumpa sekali lagi dalam transistor. Awak akan jumpa lagi huruf PN tu dalam transistor. Tak apa, saya cerita siap-siap. Okay, so nak tutup kisah pasal slide ni adalah macam ni ya. Saya cerita balik ni, takut awak tak faham ni, awak blur. Takut awak blur pula, apa benda ni tak masuk lagi dalam slide kan. So, semiconductor adalah satu bahan yang konduktiviti dia adalah di antara konduktor dan insulator. Bila kita nak guna dalam alatan elektrik, kita tak boleh lah, we cannot afford to have an electrical material that is conductivity ataupun low in conductivity. Kita tak nak lah guna bahan yang conductivity dia kurang. Buat apa kan? Nanti bahan kita ataupun barang kita tu tak efektif, tak boleh mengalirkan arus dengan baik. So, macam mana kita nak bagi arus dia ataupun conductivity dia meningkat? Kita buat proses doping ni ya. Kita buat proses doping. Doping tu apa? Memasukkan certain amount of impurities. Kita masukkan bahan benda asing ke dalam silikon atau germanium. Bahan asing tu ada dua jenis. Contoh saya bagi dekat sini,
adalah phosphorus. Bila kita add phosphorus, that semiconductor has now have a new name. Dia ada nama baru. Kita panggil N-type semiconductor. Kalau kita tambahkan boron, okay, kita tambahkan boron, tiba-tiba ada hole kat situ, ada satu tempat kosong yang tidak diisi elektron, maka nama semiconductor itu telah bertukar kepada P-type. So, sebenarnya ada dua jenis semiconductor. Pertama adalah pure semiconductor. Pure maksudnya silikon dengan germanium. Itu namanya pure semiconductor. Kita tak masukkan apa-apa. Conductivity-nya lemah. Silikon conductivity dia lemah, germanium conductivity dia juga lemah. The second type, jenis kedua semiconductor adalah dipanggil sebagai, ni saya tak tulis lagi ni. Dipanggil sebagai dope semiconductor. Apa maksud dope semiconductor? Semiconductor yang telah didopkan dengan benda asing supaya conductivity-nya lebih baik. So kalau orang tanya, mana lebih bagus? N-type semiconductor ke ataupun pure semiconductor? Jawapan will be N-type ataupun dope semiconductor. Because by doping the semiconductor, we increase the conductivity. Okay? Kalau tak faham lagi, ulang. Saya rasa dah berapa minit dah saya cerita pasal ni je. Alright. Kembali kepada kisah diode ni. So kalau awak jumpa P dengan N macam ni, jangan pula awak confuse. This whole thing here is a semiconductor diode. Okay. So macam mana nak hasilkan diode? Ni penutup kisah ni. Saya padam semua. Macam mana nak hasilkan suatu semiconductor diode? Ni penutup ni. Apakah caranya untuk kita menghasilkan semiconductor diode? Kita ambil dope semiconductor. Pertama kita ambil N-type, kita gabungkan dengan P-type. Ambil semiconductor jenis P dengan ambil semiconductor jenis N, gabungkan, wedge them together. Now we produce diode. Okay, tu cerita dia. Nanti kalau saya cerita terus, ni diode, ni anode, ni cathode, nanti awak jumpa P-type dengan N-type, awak tanya saya pula, P-type ni apa, N-type ni apa. So jawapannya P-type dengan N-type adalah dope semiconductor. Kita dah tambah dah sesuatu benda asing dalam semiconductor ni supaya conductivity-nya increase. So macam mana kita hasilkan diode? Ambil P-type semiconductor, we wedge them together with N-type. Kita ambil semiconductor jenis P, kita gabungkan dengan semiconductor jenis N, kita wedgekan dia, dapatlah diode. Belum cerita lagi diode ni apa fungsi dia. Saya belum cerita apa fungsi diode. Buku teks dia terus lompat pergi ke fungsi diode. Okay, saya harap awak boleh faham penerangan tu. Let me check berapa minit dah sekarang. Berapa minit sekarang ni? 23 minit. Alright, saya teruskan sedikit lagi. Alright, baru saya nak pergi kepada apakah fungsi semiconductor diode ataupun diode. Okay, apakah fungsi semiconductor diode ataupun diode? Okay, cuba tengok kat sini. Dalam aktiviti 5.4, tengok betul-betul. Saya akan highlightkan bahagian bateri ataupun dry cell dalam soalan ni. Cuba tengok dry cell yang atas ni dalam figure 5.6 dan dry cell dalam figure 5.7. Apakah bezanya? Cuba tengok dekat sini. Terminal positif ke atas, terminal negatif kat bawah. Yang ini terminal negatif ke atas, terminal positif kat bawah. Disambungkan dengan diode sama, disambungkan dengan bulb sama. So apa yang tak sama dekat sini adalah susunan ataupun arrangement of the battery. Alright. Jangan tak tahu bahawa saya dah ajarkan awak pada bahagian simbol diode terdapat dua terminal. Di belakang anak panah adalah berterminal positif. Di depan anak panah negatif. Sini positif, sini negatif. So, awak boleh tengok dekat sini pada gambar rajah 5.6,
Sekejap ya. Terminal positif telah disambungkan kepada another terminal positif kepunyaan diod. Okey, ini untuk 5.6. Tapi dalam 5.7, terminal negatif dry cell disambungkan kepada terminal positif diod. Terbalik lah tu. Satu kita sambung positif bateri dengan positif diod. Satu lagi adalah negatif bateri dengan positif diod. Apakah kesannya? So bila awak buat eksperimen ni, which is awak tak buat lah kan kat rumah, hopefully nanti balik kita akan buat insyaAllah. Ada kesan terhadap bulb, ada kesan terhadap nyalaan bulb pada kedua-dua circuit. Okay, kita tengok jawapannya. Kita tengok jawapan dia dulu. Okay, so bila sambungan itu, cuba tengok ya. Kita tengok yang pertama dulu. Terminal positif, ni terminal negatif. Okay, so P dekat sini adalah terminal positif, N dekat sini terminal negatif. Ini pun sama, negatif, positif. Kita tulis siap-siap, positif, negatif. Okay, tengok betul-betul. Apabila kita sambungkan, apabila awak menyambungkan terminal positif bateri dengan terminal positif diod, lampu menyala ataupun the bulb lights up. Lampu akan menyala. Tetapi jika anda terbalikkan, tersilap ataupun awak tak sedar kan, awak sambung negatif bateri, awak sambung dengan terminal positif diod. Jangan tak tahu yang petak semua ni, nanti awak pening pula. Apa ni? Petak ni datang mana ni? Petak ni datang mana? Petak ni adalah diod. This is diod. This is diod. Saya risau sebabnya dekat sini dia lukis simbol, kan? Lepas tu tiba-tiba tanpa pengenalan dilukis macam ni. Okay, so saya cerita sebab tu saya masukkan tambahan-tambahan tadi ya. This is diod. Bila kita gabungkan P dengan N semiconductor, kita dapat diod. Tolong ingat. Okay, so bila sambungkan negatif terminal bateri dengan positif diod, kita dapati bahawa lampu tidak menyala, bulb tidak menyala. Okay, secara awalnya bila buat berfikir kenapa lampu menyala dekat sebelah ni, sebelah sana lampu tak menyala, confirmlah berkaitan dengan arus. Okay, berkaitan dengan arus. Salah satunya, tengok sini, current pass through the diode. Arus boleh mengalir melalui diode. Sebab itu arus itu boleh sampai kepada bulb dan melengkapkan litar, complete the circuit. So lampu menyala. And vice versa, kenapa lampu di sebelah sini tak menyala? Kerana the current stop flowing. Current tak boleh melepasi diode. Current tak boleh melepasi diode. Sebab itu lampu tak menyala, because the circuit are not complete. The circuit is not complete. Okay, saya berhenti kat situ dulu. Kita pergi kepada fungsi diode. Sebenarnya fungsi diode atau semiconductor diode, mana-mana diode lah kan, fungsinya adalah to allow electric current to flow in one direction and only. Membenarkan arus melaluinya dalam satu arah sahaja. Saya percaya awak dah belajar dalam RBT. Diode ni fungsi dia, kalau nak masuk melalui dia, one direction saja. Kalau ke sana lah. Tak boleh patah balik lah. Okay, only allow current to flow in one direction only, dalam satu arah sahaja. Patah balik tak lepas. Okay, patah balik tak lepas. Alright, saya cerita dulu dari segi forward bias. Okay, dari segi forward bias. Okay, cerita dia tu bermula begini. Saya padang semua dulu panjang sikit cerita dia ni. Dengar betul-betul. Apabila awak sambungkan terminal positif dry cell dengan terminal positif diode. Okay, terminal positif diode. Cuba awak tengok ke sini. P-type tadi, fokus pada bahagian P dulu. Fokus kepada bahagian N dulu, sebab N ni lagi familiar. Saya beritahu tadi, N-type semiconductor ni kita hasilkan apa?
Dalam N-type semiconductor ni kita hasilkan free electron. Kalau tak percaya, rewind balik tadi minit ke berapa? Minit 25 tadi kan. Saya beritahu kalau awak buat N-type semiconductor, awak akan hasilkan free electron. So to simply put, it is electron. Dalam buku teks dia tuliskan electron saja. So apa sifat elektron? Elektron is a negative charge particle. Okay, particle yang charge-nya negatif. So bila sambungan awak macam ni dan elektron bercharge negatif, elektron ada tendensi untuk cross. Nampak saya buat anak panah dekat sini, cross the depletion layer. Dia panggil depletion layer. So elektron tu kenapa boleh cross? Kerana elektron akan tertarik kepada positif terminal. Dengar betul-betul. Saya ulang balik. N-type semiconductor dia ada elektron atau free elektron. So elektron charge-nya negatif, dia ada tendensi untuk cross the depletion layer sebab sebelah kiri ini adalah terminal positif. So different charges attract each other. Okay, saya padam balik. The same goes for P-type semiconductor. Dalam P-type semiconductor, dia ada suatu charge carrier yang dipanggil sebagai hole. Hole ni is a positively charged particle. Dia adalah partikel yang bercharge positif. So sama cerita dia, bila awak sambungkan macam ni, hole ni ada tendensi untuk cross. Saya guna perkataan cross the depletion layer because it wanted to reach ataupun attracted towards the negative terminal. So macam ni, tengok tangan saya, elektron ada belah sini, hole ada belah sini. Elektron ada belah sini, hole ada belah sini. Elektron nak cross pergi belah sana, hole nak cross belah sini. So there will be crossings of electron and holes. Ada lintasan. Okay, ada cross di antara elektron dan juga hole untuk pergi ke terminal yang berlawanan. So elektron akan pergi ke terminal positif, proton hole pula akan pergi ke terminal negatif. Dengar betul-betul. Because of this crossing happen, kerana berlakunya crossing ini, ada crossing ni, maka this depletion layer are going to be thin. Layer tu dia tak wujud tau. Layer tu tak wujud. Dia berlaku di dalam semiconductor tu. Kan tadi saya beritahu PN ni apa? PN ni dope semiconductor. So kita ada P, ada N, kita gabung jadi apa? Jadi diode. So bila kita gabungkan, rupanya di antara dua layer P dengan N ni, ada satu layer dipanggil sebagai depletion layer. Okay, depletion layer ni bukanlah kita sambung P dengan N tu kita nampak layer tu, tak nampak. Kita tak nampak. Dia berlaku di dalam. So whenever kita sambungkan secara seperti mana dalam gambar rajah ni, kita dapati bahawa elektron boleh cross pergi belah sana, hole boleh cross pergi belah sini. And this make the depletion layer become thin. Ni penting. Depletion layer become thin. Apa berlaku selepas itu? Jika lapisan depletion layer ini menjadi nipis, maka rintangan diode tersebut akan menjadi rendah. Rintangan diode tersebut menjadi rendah. So guess what? Satu material yang rintangan dia jadi rendah, apa berlaku kepada conductivity dia? Dia jadi lebih baik ke? Dia boleh mengalirkan arus ke? Dia tak boleh mengalirkan arus kalau resistance dia rendah. Jawapannya adalah boleh mengalirkan arus. Dan oleh sebab itulah arus yang keluar dari terminal positif bateri boleh cross the diode and complete the circuit, causing the bulb to light up. Sebab itulah arus boleh mengalir melalui diode, kemudian complete the circuit, menyebabkan lampu menyala. Okey. Kalau nak faham lagi, kita tengok lawan dia. Okey, lupa. Nama situasi atau nama sambungan ini dipanggil sebagai forward bias. So forward bias ni macam mana nak buat?
terminal positif bateri sambung dengan terminal positif diode, atau sambung dengan P lah, sambung dengan semikonduktor jenis P. Okey, lawan dia apa? Lawan dia adalah reverse. Kalau awak tak faham forward tu, ulang balik apa saya cerita tadi tu, kemudian tengok yang reverse. Reverse ni lawan dia. Okey, macam mana nak buat reverse bias? Macam mana nak buat reverse bias? Saya padam semua. Macam mana nak buat reverse bias? Kita sambungkan negative terminal of a dry cell to a positive terminal of a semiconductor diode. Kalau awak salah, positif sambung dengan negatif atau negatif sambung dengan positif, lampu tak menyala. Okey, kita pergi siasat kenapa lampu tak menyala. Reason dia tadi kita tahu dah, sebab arus tak masuk dalam diode. Sebab tu lampu tak menyala. Kita siasat kenapa arus tak boleh masuk dalam diode. Okey, tengok sini. Semikonduktor jenis N, dia ada elektron. Elektron ni charge dia negatif. Tiba-tiba awak sambungkan dia, kawasan yang ada elektron tadi ni, tengok kawasan yang ada elektron, which is the N semiconductor tadi, N-type semiconductor, awak pergi sambung dengan terminal positif. Awak pergi sambung dengan terminal positif. So, by right, negative charge always attracted towards positively terminal ataupun positive terminal atau another positive charge particle. So, apa berlaku? Instead of crossing, saya guna sekali lagi perkataan cross, which is happening in the forward bias. Dalam forward bias, elektron cross pergi sini, hole cross pergi belah sini. But not in reverse bias. Dalam reverse bias, instead of crossing, kedua-dua elektron dan hole tidak cross. Dia tak cross the depletion layer. Sebaliknya, mereka tertarik ke arah terminal. So, instead of crossing, they are now separating. Dia, yang ni pergi belah sini, hak ni pergi belah sini. Okay, they are not crossing each other. Okay, the same goes for hole. Dalam P-type, dia ada hole. Hole ni charge ni positif. Tiba-tiba, awak pergi sambung dengan negatively charge, maka ia pun tertariklah ke negatif terminal. So, ayat saya tadi yang paling penting, instead of they crossing each other, they maksud saya di sini adalah elektron dan hole. Instead of, bahasa Melayu apa? Tak tahu lah. So, instead of crossing each other, they are separating from each other. Okay, dia tertarik, yang ni tertarik pergi terminal belah sini, yang ni tertarik pergi belah terminal sebelah sini pula. So, dia tak ada crossover tersebut. Apa kesan dia? Tengok sini. Apa kesan dia? Kesannya adalah the depletion layer become wide. Okay, kawasan depletion layer ni menjadi tebal. Jadi tebal. Tadi jadi nipis sebab dia cross. Jadi nipis. As if macam dia menipiskan lapisan di antara P dengan N tu. Dia panggil depletion layer. Tapi bila tak ada crossing, seolah-olah depletion layer tu menjadi tebal. Dia menjadi tebal. So guess what? Bila depletion layer menjadi tebal, nilai rintangan untuk diode tiba-tiba shoot up, meningkat. Nilai rintangan diode menjadi tinggi. Sebab tebal kan? Layer dia nak cross tu dia tak boleh, rintangan tu jadi tebal. So apa berlaku? Apabila rintangan menjadi tinggi, maka arus tidak boleh melepasi diode. Arus, saya buka highlight buat warna lain. Mana dia? Okay, tengok. Arus kan keluar dari sini kan? Positif terminal ni. Sepatutnya lah. Sepatutnya arus pergi cross ni. Tetapi arus tidak dapat melepasi diode kerana rintangan diode itu menjadi tinggi. Disebabkan arus tidak boleh melepasi diode, maka lampu tidak menyala. Okey, maka lampu tidak menyala. Okey. Saya harap setakat tu awak boleh faham. Okey. Secara ringkas ya, tadi tu jalan cerita dia. Secara ringkas dia macam ni. Kalau awak sambung secara forward bias, sebarang alat elektrik di sini akan hidup. Tak kira lah lampu ke apa ke kan. Kalau awak sambung secara reverse bias,
maka alatan elektrik yang disambungkan itu tidak akan berfungsi ataupun tidak akan menyala. Kenapa? Secara ringkasnya, dalam forward bias, kita benarkan arus melalui diode. Ataupun diode membenarkan arus melaluinya. Dalam reverse bias, diode tak benarkan arus melaluinya. Sebab tu lampu tak menyala. Ni secara ringkas. Kenapa dia tak benarkan? Kenapa dia tak benarkan? Sebab rintangan dia tiba-tiba jadi tinggi. Kenapa rintangan dia jadi tinggi? Kerana depletion layer dia menjadi tebal. Kenapa depletion layer jadi tebal? Kerana awak tersalah sambung. Awak menyebabkan elektron tertarik kepada positif terminal dan hole tertarik kepada negatif terminal. Oleh sebab itu, tidak ada berlakunya crossing, maka nilai rintangan akan bertambah disebabkan depletion layernya menjadi tebal. Macam tu. Okey, sama juga dalam forward bias. Kenapa lampu menyala? Sebab arus dibenarkan melalui diode tersebut. Kenapa dibenarkan? Sebab awak sambungkan positif terminal diode dengan positif bateri, negatif terminal diode dengan negatif bateri. So elektron tertarik kepada positif terminal, hole tertarik kepada negatif terminal, maka berlakunya crossing of electron and hole, menyebabkan depletion layer menjadi nipis, rintangan menjadi rendah, arus dibenarkan untuk melepasinya. Okey, saya harap saya punya perkongsian dalam video ni membantu awak. Sekarang sudah pun 40 minit. Ulanglah tengok video ni sebelum saya sambung ataupun sebelum saya kongsikan pembelajaran yang seterusnya, iaitu rectification. Awak kena faham the very basic one, which is how diode works. Yang tadi ni, awak mesti kena faham yang ni dulu. Macam mana diode boleh berfungsi. Sebab sekecil-kecil alatan elektronik adalah the usage of diode. Lepas tu kita nak tengok dari diode tu dia develop into what. Dia akan develop jadi barang elektronik lain. Okay, so please make sure awak faham diode fungsinya apa, semiconductor tu apa. In case awak nak tahu semiconductor tu apa, tengok. Okay, tengok video ni. InsyaAllah kongsi dengan kawan-kawan. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam part 2. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.